Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 4 KSSM bagi bab yang ke-6 cahaya dan optik. Okey, kali ini kita lihat subtopik 6.5 peralatan optik. Ya, 6.5 peralatan optik. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, murid boleh mewajarkan penggunaan kanta dalam peralatan optik iaitu kanta pembesar, mikroskop majmuk dan teleskop. Seterusnya, yang kedua, murid boleh mereka bentuk dan membina mikroskop majmuk dan juga teleskop. Dan yang terakhir, murid boleh berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi kanta bersaiz kecil dalam teknologi peralatan optik. Kita lakukan aktiviti seperti dalam buku teks muka surat 263. Okey, aktiviti pertama melibatkan aktiviti hands-on untuk melihat penggunaan kanta dalam kehidupan. Okey, pelbagai alat yang berasaskan kanta dalam kehidupan seharian kita. Okey, seterusnya kita boleh scan QR code kegunaan kanta dalam peralatan optik daripada buku teks muka surat 263. Di sini kita boleh buat aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Okey, untuk mencari maklumat berkaitan dengan mikroskop majmuk dan juga teleskop. Okey, seterusnya kita dapat melukis gambar rajah sinar untuk melihat pembentukan imej dalam dua alat ini iaitu alat mikroskop dan juga teleskop. Dan seterusnya mereka bentuk dan membina mikroskop majmuk dan teleskop menggunakan kanta cembung. Okey, selanjutnya kita dapat bincangkan daripada subtopik kali ini iaitu berkaitan dengan aplikasi kanta bersaiz kecil dalam peralatan optik moden seperti contohnya dalam telefon pintar kita. Okey, telefon pintar kita ada kamera. Okey, kamera ni dia bersaiz kecil untuk telefon pintar. Begitu juga dalam CCTV. Okey, jadi saiz kamera dalam telefon pintar dan CCTV ni dapat menentukan had ketebalan telefon pintar yang kita ada. Penggunaan kanta dalam peralatan optik banyak memberi manfaat kepada kehidupan harian manusia. Okey, alat yang berasaskan kanta banyak memberi manfaat kepada kehidupan harian kita semua. Okey, jom kita meneroka dunia penggunaan kanta dalam peralatan optik. Alright, terdapat beberapa peralatan optik yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini. Yang pertama, kanta pembesar. Okey, kanta pembesar mempunyai kanta cembung tunggal dengan panjang fokus yang pendek. Yang kedua iaitu mikroskop. Mikroskop mempunyai kanta objek berkuasa tinggi manakala kanta mata pula berkuasa rendah. Okey, yang ketiga iaitu teleskop yang mana kanta objeknya menumpukan sinar cahaya yang jauh manakala kanta matanya membesarkan imej. Dan seterusnya telefon pintar dan satu lagi CCTV. Kanta pembesar. Okey, apakah kegunaannya? Siapakah yang banyak menggunakan kanta pembesar dalam bidang kerjaya mereka? Okey, kita lihat kegunaan pertama kanta pembesar adalah untuk mengenal pasti dan menilai batu permata. Okey, ibarat kata hanya Jauhari yang mengenal menikam. Jadi siapakah Jauhari itu? Ianya adalah ahli gemologi. Okey, ahli gemologi menggunakan kanta pembesar untuk mengenal pasti nilai sesuatu batu permata. Okey, seterusnya kanta pembesar juga digunakan untuk memeriksa mata. Okey, contohnya kita pergi ke kedai cermin mata untuk menilai tahap kerabunan mata kita. Jadi, ahli
oftalmologi lah yang akan memeriksa tahap kerabunan mata kita. So, di sini ahli gimologi dan ahli oftalmologi banyak menggunakan kanta pembesar dalam bidang kerjaya mereka. Peralatan kedua iaitu mikroskop. Apakah kegunaan mikroskop? Mikroskop digunakan untuk melihat pelbagai mikroorganisma. Contohnya saintis banyak menggunakan mikroskop untuk melihat spesimen yang mengandungi bakteria, virus dan sebagainya. Saintis ini dipanggil sebagai ahli mikrobiologi. Seterusnya, mikroskop juga digunakan dalam bidang lain iaitu untuk melihat dan mengenal pasti spesimen batuan dan mineral. Batuan dan mineral ini dikaji oleh ahli geologi. Jadi, ahli mikrobiologi dan ahli geologi banyak menggunakan mikroskop dalam bidang kerjaya mereka. Peralatan ketiga iaitu teleskop. Siapakah yang menggunakan teleskop dalam bidang kerjaya mereka? Apakah kegunaan teleskop? Teleskop digunakan untuk mengkaji gerakan jasad-jasad samawi seperti melihat bulan, bintang, planet-planet lain di angkasa lepas. Ianya banyak digunakan oleh ahli astronomi dalam kajian gerakan jasad-jasad samawi. Jadi, ahli astronomi banyak menggunakan teleskop dalam bidang kerjaya mereka. Kita imbau sedikit sejarah silam berkaitan dengan peralatan optik. Pada pertengahan tahun 1609, seorang saintis bernama Galileo Galilei 1564 sehingga 1642 telah mencipta teleskop untuk melihat 4 bulan yang mengelilingi planet Mushtari. Kejadian ini telah mencetuskan revolusi dalam kajian astronomi. Seterusnya, pada pertengahan abad ke-17, seorang saintis bernama Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sehingga 1723 telah mencipta sebuah mikroskop kanta yang dapat menghasilkan pembesaran linear sebanyak 300 kali pembesaran. Beliau berjaya melihat dan melukis mikroorganisma. Jom kita bincang kanta pembesar dengan lebih mendalam. Seperti yang semua sedia maklum, kanta pembesar adalah satu peralatan optik yang paling ringkas iaitu terdiri daripada satu kanta cembung sahaja ataupun satu kanta penumpu sahaja. Kanta cembungnya mempunyai panjang fokus yang pendek ataupun jarak fokusnya yang pendek. Bila panjang fokus yang pendek, ianya memberikan kuasa pembesaran yang lebih besar. Jadi, kegunaannya adalah untuk memperbesarkan imej suatu objek yang kecil. Objek kecil ini biasanya diletakkan pada jarak yang sesuai dari mata iaitu di sekitar 25 cm supaya objek itu kelihatan lebih jelas. Jadi, objek ini harus diletakkan dalam jarak fokus kanta di mana U-nya ataupun jarak objeknya kurang daripada panjang fokus F. Jadi, imej yang terbentuk adalah maya, tegak dan membesar berbanding objek. Jom kita mereka bentuk dan membina mikroskop majmuk serta teleskop menggunakan kanta cembung. Jom kita lihat aktiviti 6.13 seperti dalam buku teks muka surat 265. Kamu boleh scan QR code bagi video prinsip kerja mikroskop. Di sini dibincangkan mikroskop merupakan satu peralatan optik
yang mana digunakan untuk membesarkan imej yang kecil agar kelihatan lebih besar. Okey, dalam mikroskop kita boleh melihat pelbagai mikrob, contohnya baik bakteria, virus, sel-sel dan sebagainya. Okey, melalui aktiviti 6.13 juga, kita boleh melihat video prinsip kerja teleskop dengan scan QR code-nya pada buku teks muka surat 265. Okey, di sini dibincangkan teleskop contohnya untuk melihat bintang. Bintang-bintang di langit menghiasi angkasa, tinggi di atas sana seperti mutiara. Melalui teleskop mungkin kita dapat melihat bintang kejora. Gitu. Seterusnya, mikroskop majmuk. Ianya terdiri daripada dua keping kanta cembung dengan panjang fokus yang pendek, iaitu kanta objek dengan panjang fokus FO adalah lebih kecil berbanding dengan panjang fokus kanta mata FM. Dan jarak di antara dua kanta, iaitu antara kanta objek dengan kanta mata, jaraknya adalah lebih besar daripada FO tambahkan dengan FM. Apabila FO tambah FM, jarak di antara kanta mata dengan kanta objek, jaraknya lebih besar. Dan seterusnya, objek diletakkan di antara FO dengan 2FO. Maksudnya di antara panjang fokus kanta objek dengan 2 kali panjang fokus kanta objek. Seterusnya, daripada objek pergi ke kanta objek, ianya akan membentuk imej yang pertama. Di sini mempunyai ciri-ciri yang nyata, songsang dan diperbesar. Seterusnya, imej I1 akan menjadi objek untuk kanta mata. Kanta mata merupakan satu kanta pembesar. Ianya berfungsi sebagai kanta pembesar. Jadi, I1 diletakkan di antara FM, iaitu titik fokus kanta mata, dengan pusat optik kanta mata. Jadi akan membentuk imej I2 sebagai imej akhirnya yang mempunyai ciri-ciri maya, diperbesar dan songsang. Jadi, pembesaran linear yang boleh dikira bagi mikroskop majmuk adalah pembesaran linear untuk kanta objek darabkan dengan pembesaran linear bagi kanta mata, iaitu M sama dengan MO darabkan dengan MM. Seterusnya, kanta mata ni kita laraskannya ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas ni kan dia punya menggunakan mikroskop majmuk tu supaya I2-nya terletak pada titik dekat dengan mata pemerhati supaya keadaan penglihatan yang paling jelas dapat dicapai. Jadi, mikroskop majmuk akan dapat melihat mikrob, dapat melihat bakteria, virus, sel dan sebagainya dengan penglihatan yang paling jelas. Seterusnya teleskop. Ianya terdiri daripada dua keping kanta cembung dengan kanta objek yang mempunyai panjang fokus FO yang panjang, manakala kanta matanya panjang fokus FM yang pendek. Jarak di antara dua kanta ini adalah hasil tambah di antara FO dan FM. Seterusnya, contohnya, suatu sinar yang selari dari objek yang jauh akan ditumpukan
pada satah fokus membentuk I1. Okey, I1. Imej yang pertama mempunyai ciri-cirinya iaitu nyata, songsang dan diperkecil. Seterusnya, I1 ni akan bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Ianya akan membentuk imej yang kedua iaitu I2 yang mana cirinya adalah maya, songsang dan diperbesar. Ia terletak di infinity. Okey, lazimnya imej I2 ni terletak di infinity. Keadaan ini dinamakan sebagai pelarasan normal. Jadi, pelarasan normal untuk teleskop boleh dilakukan dengan melaraskan jarak di antara kanta objek dengan kanta mata iaitu sebagai L, iaitu jarak di antara kanta objek dengan kanta mata. Okey, dengan nilai L sama dengan FO tambah FM. Dan pembesaran teleskop pada pelarasan normal M adalah menggunakan formula FO bahagikan dengan FM, iaitu panjang fokus bagi kanta objek bahagikan dengan panjang fokus bagi kanta mata. Secara kesimpulannya, kita boleh buat perbandingan di antara mikroskop majmuk dan juga teleskop. Okey, kedua-dua alat ni mempunyai persamaan iaitu ianya terdiri daripada dua kanta cembung. Okey, imej yang pertama yang terbentuk adalah bercirikan imej yang nyata, songsang dan bertindak sebagai objek untuk kanta mata. Okey, kanta mata bertindak sebagai kanta pembesar. Okey, untuk teleskop astronomi dalam pelarasan normal, imej pertama pada satah fokus kanta mata. Dan imej akhir yang terbentuk adalah maya, songsang dan diperbesarkan. Okey, yang tu adalah persamaan. Seterusnya, untuk perbezaan di antara kedua-dua alat ini iaitu bagi jenis kanta yang digunakan, teleskop menggunakan kanta yang berkuasa lemah dan satu lagi kanta yang berkuasa kuat. Manakala bagi mikroskop majmuk, kedua-dua kanta yang digunakan adalah berkuasa kuat. Seterusnya, panjang fokus untuk kanta teleskop adalah FO lebih besar daripada FM, manakala berlaku sebaliknya untuk mikroskop majmuk. Okey, imej yang pertama dibentuk di teleskop adalah diperkecilkan, manakala sebaliknya bagi mikroskop majmuk yang mana imej pertamanya diperbesarkan. Okey, seterusnya, kedudukan imej akhir bagi teleskop berada di infinity. Okey, kita tak tahu terlalu jauh. Manakala bagi imej akhir mikroskop majmuk biasanya terletak pada titik yang dekat. Dan seterusnya, jarak di antara dua kanta bagi teleskop adalah jaraknya L sama dengan FO tambah FM. Manakala bagi mikroskop majmuk, L-nya adalah lebih daripada FO tambah FM. Okey, seterusnya aplikasi kanta bersaiz kecil dalam teknologi peralatan optik. Okey, kita lihat kepada aktiviti 6.14 seperti dalam buku teks muka surat 268. Okey, di sini kita boleh scan QR code untuk kanta dalam telefon pintar. Okey, bila kita scan, dia akan keluarkan maklumat yang lebih detail mengenai kanta dalam telefon pintar. Okey, seterusnya aktiviti 6.14 ni juga boleh membincangkan berkaitan dengan ketebalan kanta dalam telefon pintar dan juga dalam CCTV untuk menentukan ketebalan sesuatu telefon pintar seperti yang kita ada. Alright, telefon pintar dan CCTV. Okey, lazimnya telefon pintar dan CCTV mempunyai kamera beresolusi tinggi untuk menangkap gambar dan merakam video dengan jelas. Oleh itu, kanta merupakan komponen yang paling utama dalam
alat ini. Okey, telefon pintar yang nipis dan CCTV yang bersaiz kecil mempunyai kanta cembung yang bersaiz kecil. Okey, kerana ianya kecil jadi ianya memerlukan kanta cembung juga bersaiz kecil. Okey, seterusnya kanta itu boleh membentuk satu imej yang bercirikan ciri imej yang nyata, songsang dan diperkecil pada sensor. Okay. Jarak minimum di antara sensor dengan pusat kanta adalah haruslah sama dengan panjang fokus kanta kamera seperti dalam gambar rajah. Oleh kerana panjang fokus kanta kamera tidak boleh bernilai sifar, maka ketebalan keseluruhan suatu telefon pintar dan CCTV terhad kepada panjang fokus kanta kamera tersebut. Okey, ianya melibatkan panjang fokus kanta bagi menentukan ketebalan suatu alat sama ada telefon pintar ataupun CCTV yang kecil yang kita biasa letak atas meja, di atas almari dan sebagainya. Jom kita terus meneroka dunia aplikasi kanta. Okey, contoh alat lain yang menggunakan kanta adalah seperti kamera berkanta, projector slide dan juga visualizer. Okey, sebenarnya banyak lagi peralatan di sekitar kita yang menggunakan kanta dalam penggunaan seharian. Okey, yang terakhir untuk pengukuhan dalam konsep peralatan optik, selesaikan latihan formatif 6.5 daripada buku teks muka surat 269. Okey, selesaikan soalan 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Okey, ingat kita belajar, kita berilmu. Baiklah, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana menonton sehingga penghujung pengajaran. Okey, kita jumpa lagi pada subtopik-subtopik yang akan datang. Okey, terima kasih kerana like, komen, share dan subscribe Cikgu Najwa Channel. Okey, terima kasih kerana menekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, terima kasih. Bye.